Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Swaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 20 September 2023. Pelancaran Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah C-RAMP 2040 adalah langkah tepat ke arah membangunkan lagi sektor industri di Sabah. Perkara itu disuarakan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Pung Jinze. Energy is a very key enabler to industrial development. Ini adalah sangat penting sekali. Tanpa energi, tanpa tenaga, it's impossible for us to build the industry. Pung ditemui pemberita selepas pelancaran C-RAMP 2040 oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur di Menara Kinabalu. C-RAMP akan memudahkan pelaksanaan inisiatif strategik kerajaan untuk menarik lebih ramai pelabur ke Sabah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga Sabah, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, C-RAMP 2040 menggariskan 6 strategi untuk menangani trilema tenaga. Ia melibatkan 7 strategi ke arah memastikan daya harap tenaga ke arah kemampanan industri tenaga, 5 strategi untuk mengoptimumkan sumber tenaga agar berdaya saing bagi merangsang ekonomi dan 4 strategi lagi untuk meningkatkan sumbangan sektor tenaga ke arah kelestarian alam sekitar. Penyelesaian isu tanah seluas 400 hektar di Felda Sahabat Lahadatu antara penduduk dan Lembaga Pembangunan Tanah Persekutuan Felda memerlukan kerjasama kerajaan negeri dan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Negeri Sabah. Isu itu timbul selepas penduduk kampung beranggapan tanah tersebut merupakan tanah adat. Penyelesaian terbaik bagi kami anggap ialah berunding dengan pihak PTG untuk menentukan kembali sama ada tanah itu benar-benar termasuk dalam peta tanah adat ataupun tidak, dan kita percaya bahawa pejabat tanah mempunyai maklumat yang lebih tepat dalam soal ini. Datuk Syabri bercakap kepada media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Katanya isu berkenaan perlu diselesai dengan baik demi manfaat kedua-dua pihak. Sementara itu, dalam majlis berasingan, isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Dr. Norlida Tan Sri R.M. Jasni menerima kunjungan hormat Pertubuhan Kebajikan Mutiara Bakti Sabah dan Pertubuhan Wanita Sabah Pewasa. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Johar dan Toh Puan Norlida menghadiri majlis ziarah pameran artifak Rasulullah dan Saidatina Fatimah Az-Zahra di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Sabtu ini. Anak Jati Tawau DSP Irwansyah Abdul Basir dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Daerah Penampang Berkut Kuasa semalam. DSP Irwansyah sebelum ini merupakan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Labuan. Majlis serah terima tugas antara Superintendent Sammy Newton dan DSP Irwansyah berlangsung di Dewan Terbuka IPD Penampang. Majlis disaksikan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jaute Dikun. Superintendent Sammy Newton kini merupakan Ketua Polis Daerah Penampang. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Jaute yakin DSP Irwansyah yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kepolisan mampu melaksanakan tanggungjawab yang diamanah dengan baik. Sementara itu, Superintendent Semi mahu setiap anggota sentiasa mengamalkan semangat kerja berpasukan ketika bertugas. Katanya, beliau sedia menerima pandangan dan idea daripada setiap anggota demi memantapkan organisasi. Usaha melahirkan umat Islam celik Al-Quran kini tidak terbatas melalui dakwah bersemuka. Sebaliknya turut melibatkan pembelajaran secara dalam talian. Ini termasuk program tadarus online yang dijalankan Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Penganjuran program seperti ini membuktikan perkembangan dunia digital turut memberi manfaat kepada umat Islam khususnya aktiviti dakwah. Program ini sebenarnya satu program yang sesuai dengan zaman inilah.
sebagai satu praktikal dan praktis untuk memberikan role model bahawa dalam konteks pembangunan dan perkembangan semasa dalam bidang Al-Quran ini boleh digerakkan bukan sekadar bacaan secara peribadi di rumah tetapi boleh berkembang. Datuk Sapawi memberitahu pemberita selepas merasmikan Majlis Khatam Al-Quran peserta Tadarus Online di Menara Usia, Kota Kinabalu. Tadarus online dijalankan pukul 10 pagi setiap Jumaat melibatkan peserta wanita dari seluruh negeri. Majlis Khatam Al-Quran peserta Tadarus Online kali kedua ini melibatkan 15 peserta wanita. Dalam perkembangan lain, Datuk Sapawi memaklumkan Usia telah menandatangani perjanjian bersama Institut Kemahiran Islam Malaysia untuk mewujudkan institusi teknik dan vokasional peringkat diploma dan ijazah serta program khas SPM. Program dikenali SPM Express selama setahun itu diperkenal untuk manfaat pelajar yang belum memiliki SPM Mahat Tahfiz. Sambutan Hari Malaysia terus diraih sebagai memperingati Tarikh Keramat Penubuhan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Di Sandakan berlangsung program santai bersama rakyat. Program diisi dengan pelbagai aktiviti menarik seperti hiburan, jualan gerai makanan dan rekreasi, permainan keluarga. Selain dapat memperkukuhkan ikatan silaturahim, aktiviti seperti ini juga memberi peluang kepada pengusaha menjana pendapatan sekaligus mempromosi produk masing-masing. Kita menyambut Hari Malaysia 2023 begitu meriah. Peniaga-peniaga yang gerai-gerai bandel, kedai makan, saya dimaklumkan bukan setakat dari Sandakan, ada juga di luar daripada kawasan Sandakan. Alhamdulillah, kita nampak sambutan Hari Malaysia yang dibuat di Padang Bandaran Sandakan begitu meriah, menggalakkan sambutan mereka dengan ada artis-artis. Datuk Jafari ditemui RTM selepas merasmikan program santai bersama rakyat di Padang Bandaran Sandakan. Untuk mengadakan program ini untuk peniaga-peniaga. Walaupun saya pembuat event, saya jemput peniaga-peniaga ini supaya sama-sama dapat impak sempena Hari Malaysia pada tahun 2023 ini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jafari mengajak golongan belia melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kesenian termasuk seni kompang. Ini kerana kompang merupakan antara alat muzik tradisional yang masih relevan dalam kalangan masyarakat Melayu. Bercakap kepada media selepas merasmikan Festival Kesenian Kompang, Berzanji dan Marhaban Peringkat Daerah Sandakan di Masjid Daerah, Datuk Jafari berkata, penglibatan generasi muda penting bagi mengelak kesenian kompang pupus di telan zaman. Kita menjemput belia-belia yang di luar sana untuk mencuburi bidang kompang. Jangan sampai bilang orang kita menghilangkan kesenian kita, budaya Melayu kita. Ibu bapa untuk menggalakkan anak orang untuk belajar kompang dan tidak menghilangkan kita punya generasi. Pada masa ini, alat muzik kompang masih dipilih sebagai antara penyeri majlis perkahwinan. Sementara itu, Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan merangkat pengerusi Badan Dakwah Daerah, Farizal Seto berkata, selain festival ini, pihaknya sedang memperhalusi acara sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah. Kita akan adakan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah kita pada bulan Oktober ini, minggu kedua insyaAllah. Kumpulan Jarul Ulumi yang muncul Johan kategori Marhaban dan Berzanji, manakala Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing di Sandang, Muslimah An-Nur dari Kampung Tinusa 2 dan Marhaban Ansarullah dari Taman Nuri. Sementara, kumpulan An-Nathar Kampung Simsim muncul Johan kategori kompang menewaskan kumpulan Nur Iman Kampung Karamuntin. Gajah Borneo atau lebih dikenali sebagai gajah pigmi merupakan antara spesies gajah yang terdapat di Sabah. Berdasarkan kajian populasi 10 tahun lalu, dianggarkan terdapat 1,500 hingga 2,000 ekor gajah pigmi mendiami negeri di bawah Bayu. Namun jumlah sebenar gajah terkecil di dunia itu hanya akan diketahui selepas Jabatan Hidupan Liar Sabah melaksanakan projek pengiraan semula bermula tahun ini. Wartawan Magdalena Depol ada laporannya. Populasi gajah pigmi banyak ditemui di Taman Hidupan Liar Tabin, Lahadatu, kawasan Lower Kinabatangan hingga ke Kalabakan, Kalumpang dan Pensiangan, selain kawasan Maliau Basin, Danum Valley, Imbak dan Telupit.
Meskipun dalam tempoh 10 tahun ini banyak kes kematian gajah pigmi dilaporkan, sama ada dibunuh, diracun atau mati secara semula jadi, populasi gajah di Sabah dipercayai tidak banyak berubah dengan kelahiran baharu. Konflik manusia dan gajah di Sabah berada pada tahap membimbangkan dengan anggaran lebih 140 ekor gajah dibunuh dalam tempoh 10 tahun. Pengarah JHL Sabah Agustin Tuga berkata, JHL bekerjasama dengan banyak pihak termasuk pengusaha ladang, NGO dan penduduk kampung bagi mengurangkan konflik ini. Kita buat engagement lah dengan orang-orang kampung ini ataupun dengan ladang-ladang ini, bagaimana kita boleh melindungi tanaman mereka daripada kerosakan oleh gajah, dan dalam masa yang sama kita juga minta kerjasama diorang untuk melindungi gajah ini supaya tidak diapa-apakan lah, misalnya tidak ladang-ladang ini tidak benarkan orang luar masuk sana dan memburu gajah. Beberapa syarikat peladangan turut terlibat menghalang gajah-gajah ini menceroboh kawasan ladang seperti projek penanaman rumput Napier yang dibangunkan oleh Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation dengan kerjasama Sabah Softwood Berhad. Agustin berkata meskipun adanya Santuari Gajah Borneo Kinabatangan dan Taman Hidupan Liar Lokawi, pihaknya lebih suka membiarkan gajah-gajah ini terus berada di habitat semula jadinya. Setakat ini terdapat 26 ekor gajah ditempatkan di kedua-dua pusat berkenaan. Itulah, kalau kami terpaksa tangkap, satu disebabkan dia ditinggalkan oleh kawanan dia, dan kemungkinan kedua ialah dia cedera. Banyak jenis kecederaan, kadang-kadang ada yang kena jerat, dan macam-macam jenis kecederaan lagi lah. Dan itulah sebabnya kita bekerja sama dengan ladang supaya mereka membuat larangan kepada pekerja dan kaki tangan mereka supaya tidak memasang jerat di kawasan berhampiran dengan ladang mereka. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Suaran Shah, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Terima kasih tak semimon. Setia bersama ATM Sabah. Ni是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis, setiap halaman akbar, siang dan malam full bar, bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, arti yang pilihan, unggul tanpa sempadan, always be number one.